Mestilah ceria pagi-pagi. Jangan kamu stres-stres bah. Berkempen jangan stres. Berkempen perlu tenang, gembira. Barulah serono. Ada satu perkataan daripada mentor saya dulu. Dia kata begini, kalau kamu ngam sama kamu pakai. Kalau tidak ngam, kamu bagi sama orang. Mana tahu ngam sama orang. Dia kata begini, rest if you must but never quit. Rehatlah kalau perlu, tapi jangan berhenti. Bagus kan? Tapi ini apa yang saya mau sampaikan ini tidak ada kena-mengena dengan itu. Kamu jangan marah. Kamu jangan stres, jangan marah. Tidak ada kena-mengena. Saya hanya ingin menghibur kamu, jangan stres-stres. Ini terbaru tuan-tuan dan puan-puan. Rafizi buat kejutan, Tokmat menjawab dengan tenang. Weh, tenang kah atau simpan dengan tenang? Rafizi, apa lagi kejutan yang kamu kasih keluar nih Rafizi? Asik-asik kejutan saja, tapi kejutan Rafizi selalu buat Malaysia bergegar. Sebab kejutan dia mengubah banyak perkara dengan bukti lagi pula tuh. Terbaru ini Rafizi kata kejutan besar, Tokmat sahut sebagai cabaran. Cuy, oke? Lawan, jangan tak lawan. Lawan sampai jadi lawan. Sejalah. Tak apalah, kata Tokmat Hasan. Tak apalah, saya akan kerja kuat lagi untuk meyakinkan pengundi Rembau. Kalau itu kata dia, sebab dia lebih tahu tentang kawasan saya, kata Timbalan Pengerusi Barisan Nasional, Datuk Seri Muhammad Hasan. Beliau yang juga adalah calon BN bagi Parlimen Rembau berkata, Timbalan Presiden PKR, yaitu Rafizi Ramli boleh berkata apa saja mengenai kedudukan Rembau dan Negeri Sembilan pada Pilihan Raya Umum PRU15 kali ini. Katanya pihaknya tidak akan menghiraukan sebarang kenyataan daripada pemimpin terbabi. Katanya, saya jaga kawasan saya dan tidak hirau sesiapa. Kalau dia, yaitu Rafizi kata, saya dalam keadaan yang susah, saya kena kerja kuat lagi. Saya ambil itu sebagai satu cabaran, katanya. Beliau ditemui oleh pemberita selepas majlis bersama penduduk di Kuala Sawah di Dewan Persatuan Penduduk Kuala Sawah di rantau dekat sini hari ini. Muhammad diminta untuk mengulas kenyataan Rafizi malam tadi bahawa PH telah mendahului di Negeri Sembilan, Selangor dan wilayah Persekutuan dan mendakwa ada kejutan besar yang akan datang dari Negeri Sembilan. Nah, patutlah. Memang panik lah Tokmat Hasan, sebab kalau dia kalah di sini habislah segala-gala dia kalah. Dia tiada pangkat, tiada lah. Jadi kalahlah dia. Katanya, kata siapa ini ya? Kata Zahid mungkin. Zahid pula bukan Zahid lah. Kata Rafizi, daripada gaya sekarang Negeri Sembilan sedang mendahului. Kalau ada kejutan besar, ia akan datang dari Negeri Sembilan. Maka Tokmat, calon BN di Rembau, Datuk Seri Muhammad Hasan, hati-hati kerana Rembau tidak selamat, kata Rafizi. Tambahnya lagi, Tokmat akan kalah nanti di Rembau. Kerana dia nampak ada peningkatan yang baik dalam sokongan untuk PH di Negeri Sembilan. Lebih baik berbanding PRU14, kata Rafizi pada satu ceramah. Patutlah. Parlimen Rembau menyaksikan saingan 5 penjuru membabitkan Muhammad Nazri Muhammad Yunus dan Perikatan Nasional PN Ramli Awaluddin, Pejuang, Jufri Johar, PH S. Tinagaran, PSM. Sementara itu Muhammad yang juga ahli Dewan Undangan Negeri Adun Rantau berkata, pelancaran manifesto BN oleh pengerusi BN Datuk Seri Edud Ahmad Zahid Hamidi akan disiarkan secara maya dalam tempoh sehari 2. Beliau berkata rakaman mengenainya sudah pun dilakukan tempoh hari. Perkara itu manifesto akan disiarkan pada masa sesuai dan tempoh sehari 2 ini, katanya. Tentang manifesto BN kali ini memang banyak yang luar biasa. Seperti boleh diberi lagi boleh diberi bulan dan bintang. Kita jumpa lagi, bye bye. Salam sejahtera Malaysia, selamat pagi tuan-tuan dan puan. Benda paling tak seronok, benda paling boleh dibenci, benda paling boleh mau dielakkan kalau boleh adalah kekecewaan di saat-saat akhir. Pengkhianatan kah, apa-apa sajalah ditinggalkan kah pada saat akhir.
itu memang bikin sakit jiwa. Nah, inilah yang terjadi di saat-saat kritikal begini. Akhirnya bagian kecewa. Kerana kecewa, ada UMNO bahagian kecewa, mereka bubar cawangan, keluar parti. Aduh, Zahid Hamidi, ini berita memang tak seronok lah. Memang tak seronok. Kecewa dengan ketua bahagian UMNO balik pulau, 100 ahli keluar parti dan bubar cawangan. Ini bukan bertambah ahli, ini berkurang ahli. Ini bukan bertambah cawangan, ini malah dibubar cawangan. Disahkan kira-kira 100 ahli UMNO daripada cawangan Matahari naik. Cawangan Matahari naik di sini telah mengumumkan keluar parti serta-merta, sekaligus membubarkan cawangan tersebut pada Ahad. Ketua cawangannya iaitu Razali Ismail mendakwa bahagian UMNO balik pulau yang telah dipimpin oleh Datuk Shah Hedan Ayub Shah sudah lumpuh dan menjangkakan akan ada lagi cawangan yang akan mengikut jejak mereka sebelum pilihan raya umum PRU15 ini. Wah, ini dakwaan memang hebat ini. Kalau betul terjadi memang susah payah kepala Zahid Hamidi. Dia kata ada lagi cawangan yang akan mengikut jejak mereka. Aduh. Beliau menyatakan hilang kepercayaan kepada Syahedan yang juga ketua bahagian UMNO itu kerana tidak mengambil peduli kewujudan cawangan serta kebajikan ahli sejak setahun lalu. What? Aduh, kesiannya ahli. Kesian ahli-ahlian malah begitu. Kenapa kau tidak peduli kewujudan cawangan? Kenapa kau tidak tengok kebajikan ahli kau? 1 tahun sudah itu. Memanglah dorang sakit jiwa, sakit hati, dan dorang kasih tinggal lah kau. Bye-bye gaman. Jangan kau nangis-nangis pula, sudah terlambat. Kata mereka tiada seberang keistimewaan kepada ahli atau aktiviti yang dilakukan cawangan ini. Oh, perlu ada aktiviti kah? Perlu ada keistimewaan. Malah sumbangan 300 telefon pintar yang diberikan pada setiap tahun kepada penduduk di sini adalah hasil sumbangan sesama ahli. UMNO tidak ambil peduli langsung, katanya pada satu sidang media pada Ahad. Woi, ini UMNO kena jawab nih, betulkah benda nih? Woi. Mengulas lanjut, Razali turut menyatakan kekecewaan dengan Syahedan yang tidak mengunjunginya atau bertanya kabar tentang dirinya setelah terlibat dalam kemalangan yang menyebabkan dia hilang upaya kekal tangan kanan. Madu dimakan sepadi buang. Sudah habis sepadi madu. Apa aja lah. Sudah habis sepadi madu, ditinggal tinggal sekam. Apa punya lah. Ini adalah keputusan sebulat suara daripada semua ahli dan bukan keputusan pribadi saya, katanya. Dalam pada itu, Razali turut menyatakan beralih sokongan kepada calon bebas Parlimen Balik Pulau, yaitu Datuk Seri Sabarudin Ahmad yang juga anak jati Balik Pulau. Katanya beliaulah yaitu Sabarudin yang menolong saya dan ahli-ahli yang lain sejak berpuluh tahun, ujarnya lagi. Syahedan bakal berdepan dengan persaingan 6 penjuru dengan Datuk Muhammad Bakhtiar Wancik Pakatan Harapan, Datuk Seri Joni Cheng Iwi Gi Bebas, Muhammad Haris Idham Abdul Rashid Perikatan Nasional, Sabarudin Bebas dan Ahmad Fazli Muhammad daripada Pejuang pada PR15. Okey? Nanti kita tengoklah siapa yang menang. Bye-bye.